surah At-Taubah, surah yang ke-9, bilangan ayatnya 129. Ini termasuk dalam surah Madaniyah juga. Tertib turunnya ke 113, 114 semuanya. Maknanya yang terakhir benar lah, ataupun 112 gitu lah. Bilangan paragrafnya ada 5. Mesej utama: 1. Jihad adalah suatu keperluan dalam menentang musyrikin Mekah dari kalangan Bani Ismail. 2. Keperluan jihad menentang ahli kitab, iaitu golongan Yahudi dan Nasara. 3. Keperluan jihad menentang orang-orang munafikin. 4. Keperluan mendidik orang-orang Islam yang masih mentah. Paragraf 1 ayat 1 hingga 28, perintah berjihad menentang musyrikin Arab dari kalangan Bani Ismail. Jelas peristiharan jihad. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu istihar jihad itu. Paragraf yang kedua, ayat 29 hingga 35, perintah berjihad menentang Bani Israel yang terdiri dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasara. Semuanya Nabi buat ni. Perang dengan musyrikin Mekah ada ke tidak? Ada. Perang dengan ahli kitab Yahudi ada ke tidak? Ada. Perang dengan orang Kristian ada ke tidak? Ada. Semuanya dibuat. Apa yang disebut dalam ayat ni, Tuhan suruh perang, dia perang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia berjaya. Paragraf yang ketiga, ayat 36 hingga 41, galakan berjihad, seruan berjihad menentang Maharaja Rum dan pengikut-pengikut setianya. Paragraf yang keempat, ayat 42 hingga 127, perintah berjihad menentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin pun perlu diperangi juga. Tapi Nabi perangi macam mana orang munafikin? Adakah dia perang lawan sampai perang guna senjata? Tidak sampai ke peringkat itu. Perang munafikin ini seperti kerajaan sekarang ni memerangi dadah macam tu. Dia ambil langkah-langkah macam mana cara nak mengatasi mereka. Itu makna perang tu. Dan golongan munafikin secara langsung tidak ada berlaku. Ini dalam kenyataannya berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan orang-orang munafik ini tidak ada. Tapi perang dalam bentuk lain. Ini menunjukkan peperangan itu bukan dalam bentuk senjata sahaja. Bahkan dalam bentuk, orang kata, perang dingin, perang saraf, dalam bentuk itu. Paragraf yang kelima, ayat 128 hingga 129, perintah menghargai perjuangan Muhammad yang membawa kebaikan. Baik zaman turun surah pada bulan Rajab 9 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar membawa satu pasukan tentera berjumlah 30,000 orang untuk berperang dengan Kaisar Rom di sebelah utara. Baginda berangkat bersama pasukan itu ke Tabuk, tetapi Kaisar dan bala tenteranya tidak datang. Begitulah, ada bunyi desas-desus dan kabar angin kata tentera Rom nak serang Islam. Nabi dulu lagi pergi dah. Tunggu situ. Tak mari, takut dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di sana selama 20 hari. Negeri-negeri Kristian yang kecil-kecil di bawah jajahan Kaisar telah bersedia memberi jizyah sebagai tanda ketaatan mereka kepada pemerintah Islam. Dalam perjalanan itu, bila tengok begitu satu demi satu kerajaan-kerajaan yang di bawah jajahan Kaisar Rom itu menyerahkan, mahu bersama Islam, pemerintah Islam. Itulah yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pulang pada bulan Sya'ban 9 Hijrah. Bahagian kedua surah At-Taubah diturunkan pada bulan Rajab 9 Hijrah sehubungan persiapan dan persediaan untuk berangkat ke Tabuk. Bahagian ketiga surah At-Taubah diturunkan pada beberapa waktu yang berlainan ketika pulang daripada perang Tabuk, dan bahagian pertama surah At-Taubah merupakan yang paling akhir diturunkan. Kita tengok dalam surah ni mula-mula, tapi dari segi tertib turun itu yang terakhir. Sebab itu kena tahu tertib turun dan tertib kitab. Ia diturunkan pada bulan Zulqa'dah 9 Hijrah sebelum umat Islam mengerjakan haji. Perintah mengerjakan haji dan hukum hakamnya mula-mula sekali disampaikan oleh Abu Bakar sebagai Amir Haji. Setelah itu beberapa hukum tambahan disampaikan pula oleh Sayyidina Ali
ia disebarkan sebagai perisytiharan umum dalam perhimpunan besar orang-orang musyrikin Arab. Surah At-Taubah turun pada 9 Hijrah. Pada bulan Rajab 9 Hijrah, perjalanan untuk peperangan Tabuk telah bermula. Jadi Rasulullah SAW tak terus pergi buat hijrah haji. Walaupun Mekah tu jatuh ke tangan Islam tahun ke-8, Rasulullah tak terus pergi. Tahun yang ke-9 tu dia hantar Abu Bakar dulu pergi. Tahun yang ke-10 baru dia pergi. Setelah bersih betul-betul baru dia pergi. Ayat 113, bagaimanapun diturunkan di Mekah pada tahun ke-10 kenabian berkenaan dengan Abu Talib. Di dalamnya terdapat larangan mendoakan keampunan untuk orang-orang musyrikin. Yang ni Makkiyah. Ini ayat ni turun di Mekah, kemudiannya digabungkan di dalam surah Madaniyah. Siapa yang suruh buat letak sini Nabi lah suruh. Kita percaya, sebab ada ulama kata ini disusun oleh ulama pun. Tak betul itu. Yang betulnya Nabi dengan perintah Allah melalui Jibril kepadanya suruh letak ayat ni. Takkan sahabat nak pandai nak letak sini ni. Dia tahu macam mana. Dengan begitu yakin, tak ada langsung kita dengar khilaf dalam hadis bahawa sahabat dia kata sepatutnya sini. Itulah sebab bagi saya orang yang mengatakan ini susunan ini berdasarkan ijtihad sahabat tak betul. Dan kalau kita tengok hikmah susunan Quran yang sangat hebat, ini bukan susunan manusia. Penurunan beberapa ayat surah At-Taubah secara terpisah adalah seperti berikut. 1. Ayat 1 hingga 12 diturunkan pada 9 Hijrah sebelum orang-orang Islam mengerjakan haji. Berkemungkinan besar ayat 25 hingga 28 dan 36 hingga 37 juga diturunkan pada masa itu. 2. Ayat 13 hingga 24 diturunkan di permulaan tahun ke-8 Hijrah, sebaik saja terbatalnya perjanjian damai di Hudaibiyah. Ayat-ayat 29 hingga 35 berhubung dengan jihad dan jizyah terhadap ahli kitab turun sebelum peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah. Kita tahu bagaimana? Kita tahu je bila Nabi keluar tu nak pergi perang Tabuk tu, negeri-negeri yang kecil ni bersedia nak bagi jizyah. Maknanya dia tahu dah jizyah tu, hukum jizyah tu sudah ada dah. Yang keempat, ayat-ayat ke-38 hingga 41 turun berkaitan dengan persiapan untuk peperangan Tabuk. Di dalamnya tersebut galakan dan gesaan supaya berjihad. Yang kelima, ayat-ayat 42 hingga 127 diturunkan pada akhir tahun ke-9 Hijrah ketika Rasulullah SAW kembali dari peperangan Tabuk. Kebanyakan ayat-ayatnya berkenaan dengan orang-orang munafik, mana-mana yang ketinggalan, yang tak pergi berjihad itu. 2 ayat terakhir, iaitu ayat ke-128 hingga 129 turun di akhir tahun ke-10 Hijrah. Di dalamnya tersebut betapa Rasulullah SAW bersimpati dan mahukan kebaikan untuk umatnya. Itulah laqad ja'akum rasulun. Ini sebelum akhir 128 129 ada satu ayat selepas itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat. Baiklah, ciri khusus surah At-Taubah. Ciri khusus surah At-Taubah. Sebelum Rasulullah SAW wafat di Madinah, 3 surah diturunkan kepada Rasulullah pada tahun ke-9 dan ke-10, yaitu surah Al-Bayyinah, surah At-Taubah dan surah An-Nasr. Dilihat dari segi tertib turun surah-surah tersebut, surah At-Taubah merupakan yang paling besar dan terakhir diturunkan di Madinah. Adapun surah Ali Imran, surah Al-Maidah itu bukan yang paling akhir turun semua sekali. Al-yawma akmaltu lakum, itulah yang diturunkan akhir ayat, bukan surah, ayat. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim tidak dituliskan di permulaan surah. Daripadanya terbukti 2 perkara. 1, Al-Quran yang ada pada hari ini masih terpelihara seperti asalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ada inilah, sebagaimana yang ada ni, ia ditulis mengikut perintah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Rasulullah tak suruh orang tulis bismillah, maka tak ada. 2, di dalam surah Al-Anfal sebelum ini
telah dinyatakan adab-adab jihad, kelebihan dan juga faedahnya. Di dalamnya juga tersebut hukum-hukum perang dan damai. Di dalam surah At-Taubah ini pula terdapat perintah supaya berperang dengan orang-orang musyrikin dari kalangan Bani Ismail, ahli kitab dan juga orang-orang munafik. Tiga-tiga suruh perang. Dari sudut perhubungan antara kedua-dua surah terdapat perkaitan yang rapat. Kedua-duanya berkaitan dengan jihad. Itulah lebih kurangnya beberapa kata kunci dan tema utama surah. Kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan musyrikin Mekah didedahkan dan orang-orang Islam diberi panduan dalam menghadapi mereka. Baca sendirilah, agaknya kita sudah faham dah beberapa istilah syirik fit tasyri'. Syirik dalam ini sudah tahu dah. Siapa yang terlibat dalam syirik fit tasyri' ini? Semua terlibat. Ahli kitab pun terlibat, Bani Ismail, musyrikin Mekah pun terlibat. Itulah antara sebab yang mengharuskan mereka diperangi. Sebab jenayah itu sangat besar. Jenayah itu sangat besar.